Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada hadirat hari ini kerana sudi datang Markas Al-Quran Center. Terima kasih kepada pengurusi, dia telah berusaha untuk kita mari hikung sini. 3-4 kali saya nak minta sebelum nak kecek. 1 ก็คือปิดโทรศัพท์ 2 katuk mulut. Baru kalau buka telinga dengan hati. InsyaAllah boleh buat Atau saya nak ta'aruf diri sendiri dulu Saya Muslihah binti Abdul Rahman. Nama Nurihan Malaysia tu sekadar nama Chilen untuk nampakkan dalam tulis surat ya. Sebenarnya saya nama Muslihah binti Abdul Rahman, asal Cerong. Tapi sekarang ni duduk Jakar, buat kerja di Jakar. Lepas tu dari dulu tu duduk Malaysia. Kikih nama Nurihan Malaysia tu sebab saya duduk Malaysia lama. Dari kecil lagi duduk Malaysia. Lepas mengabah cerah tu terus duduk Malaysia. Tak lama tu apabila nikah balik mai duduk Malaysia semula. Banyaklah kisah dia tu. Takut masa tak cukup nak cerita semua. Hari ni saya dapat tajuk Puaka Sancak Kacau. Tahu tak sancak kacau ni apa? Sancak Allah. Alhamdulillah. Quran. Itu satu จดหมายจากผู้สร้างของเราประตูเป็นผู้สร้างที่รักเรามากและแคร์เรามาก Walaupun kita ni sekadar hanya manusia biasa, walaupun makhluk dalam dunia ni banyak lagi lebih besar pada kita, tapi Tuhan care เรา Tuhan รักเรา Tuhan ส่งจดหมายมาให้เรา ซึ่งจดหมายฉบับนี้สามารถเป็นคู่มือ untuk kita boleh เป็นคู่มือในการดำรงชีวิตบนหน้าแผ่นดินboleh. Kalau kita tak ngaji, tak tahu isi dalam Quran, kita tak akan tahu kata Tuhan ni nak apa kepada manusia. Sebenarnya Tuhan tak ada nak apa di kita. Kalau kita tak buat amal ibadat sekalipun, tak baca Quran sekalipun, Tuhan tak rugi apa. Tapi hak rugi kita. Kita hak rugi. Sebab apa? Sebab nama Allah ส่งคู่มือมาkita dah, kita tak ambil tindakan dalam คู่มือที่พระเจ้าส่งมาให้เรา Quran sebagai petunjuk bagi kita. Kalau panggil lah ni orang kem tip, kalau kita nak tak bisa sesat jalan, kita buat kem tip tu, insya-Allah kita akan jumpa tempat kita pergi, insya-Allah. Lepas tu ada banyak apa ni dalam sangkung kita ni, gamalah tak ada ambil berarti dalam Quran. Saya diri pun dulu tak pandai juga baca apa semua. Tapi apabila balik ke Malaysia, rasa insaf sikit. Umur masa duduk Malaysia, masa balik sekali lagi tu umur dalam 30. 10 tahun lepas ni tak pernah cerita apa tik berlaku. Alhamdulillah lah jadi Tuhan ni beri juga hidayah kepada seorang hamba. Walaupun dalam diri kita tak ada kebaikan apa, tapi apabila Tuhan nak pilih seorang jadi hambaที่ Allah rak ni, ไม่มีใครห้ามได้ Sedangkan kita sendiri pun tak tahu anak kita. Hari ni kita tahu ni boleh. InsyaAllah satu hari lagi kita akan darjat kita boleh lagi insyaAllah. Ada seorang guru dengan murid, dengan anak murid kecek. Ajar kat Luksit, nang sentanakan. Luksit, rasa dia terlalu banyak dosa dia. Dia cerita kepada guru dia. Lepas tu dia raya kata, dia ni terlalu banyak dosa, buat maksiat banyak. Apa Tuhan tak segera turun bala dia. Tapi jawab guru dia, bala sebenarnya ada dah dalam diri seorang buat dosa tu. Tapi dia tak sedar diri dia. Sebab Tuhan tak tunjuk kata ini satu bala.
Tuhan nak kita sedar dengan sendiri. Utama sekali, Tuhan cabut pemanisnya apabila kita masuk jumpa Tuhan. Kita semaya, hati kita tak kosong. Hati kita jadi lalai. Itu satu sebabnya bala Tuhan dah tu. Itu satu bala yang kita tak sedar. Apabila kita munajat pada Tuhan, minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Allah, tapi hati rasa tawar. Orang panggil tak ada manusia dalam ibadat. Sebab apa rasa gitu? Ada boleh jawab tak? Sebab apa? Mikir ke? Duk tengah fikir ke? Satu sebabnya ialah kita buat dosa tapi kita tak segera taubat. Kita buat dosa, kita tak tahu kata kita nanti kerah, tak apalah nanti taubat esok lusa. Lepas tu kita semaya tu pun kerana kita rasa kita takut ya. Bukan kata kita nak buat ibadat, nak manusia dalam buat ibadat, masa sujud kita nak dekat dengan Tuhan tu. Sedangkan Nabi kata masa sujud lah masa paling kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita apabila kita semaya tak ada rasa manusia dalam buat amal ibadat, ke mana lagi kita tak mi masuk? Pada TV ke? Kau masa duduk dengan suami isteri, duduk dengan anak. Ketika tu kalau kita rasa mi masuk dari ciri kita. Yang kedua, apabila Tuhan turun bala tapi tak sedar, ialah satu lagi, hati jadi keras. Hati kita jadi keras. Keras gimana tu? Tahu tak? Keras segi amal kita nak buat amal gapo kita rasa tak usah buat dah. Relax je. Galik dengan dunia siapa lupa kata kita ni seorang hamba, tanggungjawab kita gapo atik lupa habis. Sebab kita duk nampak kamsuk ni dan dunia mak, kamsuk ni dan akhirat. Apabila kita duduk dengan dunia terlalu banyak, kita lupa akhirat. Kita tak akan nampak roh kata kita tak akan nampak, kita tak bayar kata akhirat ni bagi kita ni lagu mana. Rawat tong cewan sok suan. Kita nak duduk depan Tuhan sikit lagi dengan sebab ke mana? Kalau kita tak ambil kuma Allah madam denganชีวิต. Kita nakยืน ต่อหน้าผู้ที่รักเราผู้ที่สร้างเราด้วยสภาพขอทานกระนั้นหรือ Kalau kita nak pergi dengan sebab sangat ngam, dengan cuci, dengan bersih, ada cahaya. Semua orang kata nak hok yang kedua belaka. Nampak segak hebat. Tapi apabila kita duduk atas dunia, kita tengmer macam mi itipun mi amnat kenai. Tapi kalau isi dalam kita tak ada, amalan kita tak ada, ramasyai muttaqin, duduk ala akhirat sikit lagi, kita cak penpiap semua kon neng hok gapo ni? Tak ada puasa gapo, layu duduk. Bahu jatuh. Masa duduk atas dunia ni puasa deber. Masa tamu-tamu orang muda ni dia puasa hebat lagi. Tapi apabila satu hari dia duduk depan situ, dia tak akan terasa itu, tak ada dah bagi dia. Yang tiga, marah dia wangi. Yang ketiga, Tuhan sempit dia jalan untuk buat kebaikan. Pernah tak ada orang minta tolong kita rasa tak sih? Apa dia kita balik atau minta tolong aku seumur. Aku seumur kena buat. Biasa right. Mak saya dulu suruh saya acak-acak ada kok perasaan tu. Apa ni? Orang lain ramai lagi tapi kena kita seorang duk kena buat. Tapi sebenarnya Tuhan hantar orang seorang untuk kita tolong ni satu rezeki yang besar. Tapi kita tak nampak situ. Kita duk nampak kita ni susah dan lelah letih. Kita tak nampak kata Tuhan jalan nak pergi buat kebaikan ni Tuhan kacik dah, Tuhan sepik.
Pas kita tak ada kuasa gapo, tak ada kuasa mi pamtuk gapo masa Tuhan. Cuma kita agak diri kita ni, kita ada duit, kita ada kuasa, kita ada tenaga, apabila orang minta tolong, kita tak tolong. Padahal sikit benda sikit sangat apa kita tak buat. Apa kita boleh ada gitu? Manusia banyak lagu tu. Ni bukan ke sini lah orang luar. Ke sini lah ada rasa baik-baik belaka. Minta tolong gapo mudah. Pas yang keempat, apabila baca Quran, dia tinggal Quran. Dia baca sekadar sehari dua, dia tak sirah, dia tinggal. Orang hok tu heavy dia baca Quran setiap hari tu, itu satu hidayah, satu nikmat yang besar. Tapi orang hok banyak ada dosa, Tuhan tu bala dia dengan dia tak sedar tu, apabila dia baca Quran, dia tinggal Quran. Ataupun dia tak tahu makna, dia pun nama cai, nama patibat. Itu satu bala yang kita tak sedar tu lah. Hok wakwi kita lalai dunia ni. Kalau kita duduk rumah, Quran banyak buah, kita cuba balik tengok, ada tak Quran hok duduk di bucu? Ada ke tak kita cerang dengan dia lama dah. Kita rasa lama dah tinggal Quran lem ni. Cuba klik pergi ambil Quran tu, mari klik baik dengan dia. Tak ada duit,ไม่มีเงินในโลกนี้ที่สามารถซื้อสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้แต่จะมีกระดาษเล่มหนึ่งที่สามารถนำพาเราไปสู่อัลเลาะห์ได้ Ada kita tak situkar dengan benda ni. Ada kita rasa atau duit kita ni sama su sawang dai. Kaya tahu mana pun kalau tak ada isi Quran dalam dada, คนนั้นไม่มีทางได้รับชัยชนะ Kalau ada lah hari ni orang tanya kita atau รักพระเจ้าของเราไหมรักอัลเลาะห์ไหมรักรอซูลไหมแน่นอนเราคำตอบคำเดียวที่เราให้คือเรารักอัลเลาะห์รักรอซูลแต่คนที่รักกันเขาจะไม่ทำแบบนี้เขาจะไม่ทอดทิ้งกันเขาต้องดูแลกันเขาต้องห่วงใยกันkalau kita sayang dia sungguh เราต้องดูแลเราต้องแคร์เขา Kemudian yang kelima deh,ข้อ 5 apabila kita baca Quran siapa di kalimah Tuhan royak kata Tuhan akan hancur dunia ni, Tuhan พูดถึงนรก Jahannam ke apa, kita tak ada kuasa takut, tak ada kuasa gapo, hati jencar dengan kalimah-kalimah Tuhan tu. Apa kalau kita baca Quran tapi hati kita ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง Itu sebab satu bala juga tu. Kita kadang-kadang kita tahu makna, kita baca boleh tahu makna, tapi ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในหัวใจkita. Habis itu kita ต้องขัดเกลาหัวใจ kita ด้วยการอ่านและทำความเข้าใจใหม่กับ Quran. ทำความเข้าใจในที่นี้ก็คือในเมื่อเรารู้ความหมาย kita ไปให้อิสราใน Quran เราต้องนำมาปฏิบัติ สิ่งใดที่อัลเลาะห์ต้องการอัลเลาะห์ต้องการให้เราเป็นผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ต้องการให้เราเป็นฮุดัลลินตะกิเป็นผู้ยำเกรงฉะนั้นเราต้องทำให้ได้ เราต้องเป็นบุคคลนั้นให้ได้ Patu hewa ya ada. Orang muttaqin คุณลักษณะประมาณนั้น orang kufur คุณลักษณะแบบไหน orang munafik คุณลักษณะแบบไหน ในกุรอานมีบอกหมดเลย Hari-hari kita baca tu, kita baca apabila siapa berkata muttaqin, adakah kita rasa kata cai เราคือบุคคลในนี้แล้ว kita rasa kata muttaqin นี่ล่ะเราคือคนนั้นใช่เลย แล้วอัลเลาะห์จะเตรียมสวรรค์ให้เขาอัลเลาะห์ได้บอกในกุรอานหลายอายัดมากว่าคนผู้ใดที่มุตตะกีนอัลเลาะห์จะให้ชัยชนะจะให้สวรรค์ให้เขาและอัลเลาะห์ก็ได้บรรยายได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับในสวรรค์เรื่องราวในสวรรค์ให้เราได้รับรู้ Yang keenam, apabila kita rasa nak buat kebaikan, nak taat kepada Allah dan kita nak berzikir, kita rasa Tuhan hantar orang seorang untuk mai duduk dekat kita. Lepas tu buat kita lalai duduk kecek dengan ria. Tak ada dah benda kita nak buat tadi habis jadi. Kita nak buat apa tadi sebelum ni? Kita niat kata nak zikir, nak buat kebaikan, tapi Tuhan telah kat kuangสิ่งนั้น Jadi kita tak buat juga. Itulah satu bala yang kita tak nampak juga. Yang 7, kita cinta kepada pakat, cinta kepada harta, cinta kepada ชื่อเสียง kita จนกระทั่งเราลืมว่า
สิ่งนี้ไม่ได้ประกันว่าเราbenda ni harta pakak ni tak ada perakan kali kata kita ni จะได้รับชัยชนะในอาคิรัต tapi ยุคสมัยนี้ก็คือ benda ni hok orang duk bubuk sangat hok duk berde gapo tu orang duk bubuk hok ni dah ha ตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงอัลลอฮฺบิลละ tapi ชาวสวรรค์จะไม่เน้นตรงนั้นชาวสวรรค์จะเน้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ต้องการเท่านั้น Lepas tu, benda hok ngek-ngek pada mulut kita tapi hukum berat ialah ngupak dan dusta. Hak tu cepat kita buat. Tambah-tambah learning log online. Duk negeri China sore, negeri Sia sore, Indo sore boleh ngupak lagi. Tak nanti jumpa ni. Tulis-tulis. Ngupak boleh. Duk jauh tahu mana pun boleh. Dulu kita nak ngupak kau sore, duk dekat bisik baru ngupak. Lah ni dak. คุยแชทกันก็เป็นแล้วนินทา yang sembilan kita lupa tentang akhirat. Manusia learning หลับไหลในท่ามกลางสังคมอะไรบางอย่างก็สังคม nak ke maju dunia, tak ada nak ke akhirat lah ni, tak ada bubuk nak buat kebaikan. Cuba kita tengok hari ni, majlis ni paling mulia sekali dah untuk fok kita pagi ni dah. Sebab apa? Dalam majlis sebut nama Tuhan, sebut nama Nabi dan sebut kalimah Allah ni, majlis yang paling mulia. Allah curah rahmat pada kita, Allah selimut kita dengan kasih dan sayang. Tapi bangkrang kita diri kita sendiri tahun tua cak sini. Kebaikan banyak lah ni, kejahatan pun banyak. Pu banjai kau je tangในโทรทัศน์ kita duduk rumah kita boleh lagi ilmu. Lah ni tak ada kena tubik cari ngaji tam โรงเรียน kali nak ke ilmu. แต่ว่าพอเราจะทำความดีเรา nak belajar tentang ilmu ni หัวใจ kitaอย่า dipitkan เราไม่เปิดรับเนี่ยหมัด hok tu. Auzubillah. Lepas tu perkara lagi hati yang dibuta. Hok ni paling bahaya. Apabila kita tengok orang buat kejahatan, kita miham และเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำ jadi ความชั่วเราเห็นเป็นความดี และความดี kita jadi tolak. Auzubillah. Itu sebab-sebabnya dia ada puang kunci lock หนึ่ง orang panggil. Hati apabila kunci ni dia akan ada kunci lock หนึ่ง ที่สามารถปลดล็อกได้ ni apabila kita buat dosa segala ni kan, dia ada satu kunci ที่สามารถปลดได้ iaitu gapo tahu tak? Gapoสามารถที่จะทำให้หัวใจ kita tukar mula tu kita duk buat benda ni 10 perkara tadi. Lepas tu ada satu perkara akan buat kita เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น เปลี่ยนแปลง kehidupan baru boleh. มีหนึ่งสิ่ง ada tahu? Dira. Itu ialah kita istighfar dan taubat. Hal ni สำคัญมากสำหรับเรา Pada hari ini saya suka untuk sebutkan satu ayat dari kalimah Allah ialah manusia ni dia tak boleh lepas pada buat kejahatan, buat dosa, orang panggil. Setiap-tiap manusia ada dosa. Lepas tu apabila ada dosa, Tuhan ajar pula bertaubat untuk cucikan dosa tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiayakan diri kami sendiri. Kita ni telah zalim diri kita sendiri. Jika Allah tidak beri apa dosa pada kita dan tidak beri rahmat pada kita, kita akan duduk dalam golongan orang yang rugi. Tak ada siapa nak duduk dalam golongan orang yang rugi. Walaupun siapa orang hok ti kawan ni, orang kafir dia pun kalau tanya dia tak sedut dalam golongan orang rugi. Semua nak keuntungan. Itulah hok paling penting pada hari ni. Saya satu ayat tapi tuk wai boleh pakai. Walaupun kadang-kadang orang muda ni dia buat dosa, dia tak sedar, dia rasa nanti umur 50 dulu baru nak bertaubat. Padahal mati
ไม่ได้ระบุว่าอยู่ในวัยหนุ่มหรือว่าวัยสาวเพราะsupayaก็อัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ประทานอายะอัลกุรอานลงมาอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุเลยว่าสำหรับผู้ที่ชราสำหรับผู้อายุเท่าไหร่แต่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ให้กับพวกเราทุกคนIbnu Katsir telah berkata dua sifat kena ada. Siapa ada dua sifat ni dia akan selamat. Istighfar dan taubat. Allah akan mudah rezeki kepada mereka istighfar dan taubat. Allah akan apabila kita duka cita, kita pasukความทุกข์ภัยใดๆก็ตาม apabila kita beristighfar, Allah akan selesai jalan untuk dia. Dan Allah akan padam masa silam dia. สิ่งที่เคยผ่านในชีวิต dia tu apabila dia istighfar dan taubat, Allah ลบทิ้งหมดเลย และ Allah เอาบางอย่างurus hidup dia wi. คือเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งครุ่นคิดมานั่งเครียด kata esok lagu mana yo มานั่งวางแผนชีวิตdiaดอก Allah จะจัดการให้ยอทุกอย่างสำหรับคนอิสติฆฟารและเตาบัตตัว ada Ibnu Qayyim ได้เคยออกหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอิสติฆฟารdan taubat 15 sebab ที่จะทำให้หัวใจ kita tu ปราศจากบาปได้ก็คือ 1 kita ต้องเรียน betul bersihkan diri dan betul akidah kita แล้วก็ 2 apabila kita buat salah เราต้องไม่โทษพระเจ้าของเรา kita jangan kata Tuhan zalim kita sedangkan kita zalim pada diri kita sendiri 3 kita serah semua pada Allah ชีวิต kita เป็นของ Allah ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับเราก็ไม่ใช่ของเราเป็นของ Allah ทั้งหมดเราต้องมอบหมายทุกอย่างให้กับ Allah และหน้าที่สำคัญของเราคือว่าอามาอิบาดะห์ตามที่ Allah พอพระทัยซึ่งNabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam เอาไปบางอย่างapa ni mari puพื้นฐานbagi kita dah cuma kita ya dak tak kita lah tu kita nak jalan tu hok mana para ahli Islam apabila kita เชื่อมั่นต่อ Allah ศรัทธาต่อ Allah เราก็ต้องศรัทธาต่อ Rasul Muhammad ต่อ Rasul เช่นกัน yang keempat istighfar sekadar tu ya saya boleh ambil dari Ibnu Qayyim sebenarnya dia ada 15 หัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้tapi saya ambil sekadar ni sebab hari ni saya nak catch up bab istighfar dan taubat. Tapi kalau nak tahu lagi insya-Allah hari esok lusa kalau ada peluang lagi kita jumpa pula. Kita akan sambung pula. Apabila orang istighfar Allah ชอบ orang istighfar orang taubat ตัว Allah พอพระทัยมากๆ Hingga kan apabila kita istighfar dan taubat Allah จะทำให้บาปที่เราเคยทำนั้นปลดitu ร่วง habis cuci ada บางทัศนะบางอุลามะya บอกว่า dosa besar kalau dosa halu-halu kita istighfar kita ambil semaya kita buat kebaikan dosa tu luruh dah tapi dosa besar จะปลดมันได้ก็คือด้วยการเตาบัตเท่านั้นเหมือนกับเดือนนี้เดือนอันประเสริฐในเดือนรอมฎอนเนี่ย kita ต้องริ่งรีบในการเตาบัตตัวและอิสติฆฟารเพราะว่าบุญรอมฎอนนี่เป็นเดือนที่อัลเลาะห์โปรดปรานมากๆตัวให้ประทานอายะอัลกุรอานก็ผ่านก็เดือนรอมฎอนและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเดือนรอมฎอน bukan sekadar kitab Al-Quranก็kitab ก่อนหน้านี้ก็ลงเดือนรอมฎอนเช่นกันIbnu Hasan Al-Basri dia pernah jumpa dengan orang miskin seorang. Dia jumpa dengan orang miskin, dia royak kat orang miskin tu suruh ubah hidup. Suruh เปลี่ยนแปลงตัวเอง Pak orang miskin tu kata aku nak ubah hidup aku cara ke mana? Sedangkan aku ni tak ada harta, tak ada duit. ด้วยวิธีไหนที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวฉันเอง Hasan Al-Basri kata saya เจ้าจงอิสติฆฟารและชีวิตเจ้าจะเปลี่ยน ฉะนั้น apabila kita istighfar semakin banyak semakin molek sebab ทุกๆครั้งที่เราทำบาปไม่ว่าเราจะทำsedar ataupun tak sedar บางเรื่องเราทำบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มี kita yang fikir kata hari ni aku tak ada rasa aku ไม่จำเป็นต้อง istighfar ทั้งที่ dosa ni
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia selalu istighfar. Sedangkan Nabi tak ada dosa. Nabi มีความรู้สึกว่าต่อเมื่อเขาทำอามาอิบาดะห์ tidak sempurna เขาก็จะ istighfar. Kita bukan kira situ. Kita nanti buat dosa dulu baru kita taubat. เป็นแค่กะลิมะห์หนึ่งเท่านั้น istighfar ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อินชาอัลลอฮ์ได้Hasan Al-Basri ada lagi. Hasan Al-Basri berkata, orang istighfar dan bertaubat, hidup dia akan berubah. Kita hari ni kita rasa kita sempurna dah lagi hidup kita ni. Sempurna dah lagi hidup kita hari ni. Tahu kau tak tahu ni? Apabila kita istighfar dan taubat, kita yakin tak kata Tuhan nak ubah hidup kita semua. Tuhan akan ampun dosa kita. Kita mancai meh? Mancai. InsyaAllah Rotong mancai. Apabila kita taubat, Rotong mancai. Wah Allah ampun dosa kita. Sebab ni เป็นคำสัญญาของอัลเลาะห์ไม่ใช่เป็นคำสัญญาของมนุษย์ที่ให้ต่อมนุษย์Ada orang pergi jumpa Hasan Al-Basri, rakyat-rakyat dia pergi jumpa Hasan Al-Basri, lepas tu dia pergi periksa. Dia banyak kataชีวิต dia ni lambang, negeri dia ni hang leng. Hasan Al-Basri kata istighfar. Kemudian ada pula orang lain pergi jumpa Hasan Al-Basri, banyak kata dia ni tak ada anak, nikah lama dah tapi anak tak boleh lagi, ซึ่งทำให้ยอมมีความทุกข์มาก Hasan Al-Basri ก็พูดว่าอิสติฆฟารและคนอื่นเมื่อไปหาฮัสซันอัลบาสรีคำเดียวที่ฮัสซันอัลบาสรีพูดก็คืออิสติฆฟารเราเคยสงสัยไหมงั้นหนอฮัสซันอัลบาสรีถึงพูดคำนี้คำเดียว Lepas pada itu tak lama tu ada pula orang kita tanya Hasan Al-Basri, apa apabila orang pergi jumpa mu kena jawab istighfar karo ya. Hasan Al-Basri kata itu bukan dari aku คำตอบนั้น istighfar นั้นเป็นคำตอบจากอัลเลาะห์ Sebab Allah dahให้คำมั่นสัญญา dalam surah, kalau tak silap surah kau Umi, surah kau Umi เขาว่าอัตอัลเลาะห์จะประทานน้ำฝนอย่างมากมายอัลเลาะห์จะให้รุสกีกับคนที่อิสติฆฟาร surah kau tak ingat ใช่ surah kau tak ingat Midrarah tu insya-Allah kalau kita ada buat salah dengan Tuhan, kita cepat-cepat istighfar, lepas tu bertaubat cepat-cepat. Sama-sama bulan Ramadan ni moleklah kita untuk bertaubat, untuk เปลี่ยนแปลงตัวเอง untuk bersih จิตวิญญาณของkita. Kita jangan แค่ดูดีแค่ภายนอก วิญญาณของเราหัวใจของเราจะแข็งแกร่งได้ก็ต้องพึ่งการอิสติฆฟารและการเรียนอัลกุรอานเช่นกันป้าถามต่อวีดอกเตอร์อะไรPas sikit lagi saya nak pesan masa lebih kurang 10 minit lagi sebab ni kita mula lewat dah tadi. Jadi 10 minit lagi tu saya nak minta ikhlas sunni lah. Saya nak cerita sambung pada cerita saya cerita pada awal tadi. Saya balik pada negeri Malaysia, masa tu saya duduk Sungai Golok. Apabila duduk Sungai Golok tu rasa สภาพแวดล้อม situ tak berapa comel. สภาพแวดล้อม situ tak berapa comel dengan สังคม kita ke apa tu ทำให้การเปลี่ยนแปลง kita จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีนั้นว่าสบายอยู่ก็เลยย้ายมาอยู่นารามาduduk sini. Lepas duduk sini tak lama tu dia การงานsusah, kerja tak ada ke apa, ย้ายไป duduk Serong kuliah. Apabila duduk situ susah lagi kerja. Susah kerja, duduk di jalan, lepas duduk jalan, duduk Jabak. Orang panggil tua anak cak, 3 จังหวัด dah masa tu. Duduk ditanya mah สุดท้าย duduk ditanya mah.
Apabila duk ditanya mah itulah ciwit rum pian-peng. Ro'eh boleh baca, oi panggil gagak-gagak ni alhamdulillah ada tuk guru dari Nago di ngajar ro'eh di giwak halakoh gapo. Mula-mula buat tu adalah 30 orang buat halakoh situ. Orang tua-tua saja, jawacon tak ada. Jadi saya mikir kok, orang run jawacon ni ke run rau tahu saya ni tak ada. Wairun lagi ni, bukan umur 40 dah, wairun lagi. Masa tu jadi tak ada. Wairun tak ada masa tu. Kita nak buat gapo-gapo tong rumah dengan orang umur 40 60. Bangti yo kita nak pakai geng yo gapo tu jadi susah sikit. Tapi alhamdulillah halakoh situ rem jak 30 คน, เหลือ 7 คน. Alhamdulillah. Ada lagi orang nak ke Quran walaupun 7 orang pun. Apabila tinggal 7 orang, ada hok tu sakit lutut gapo jadi koko tak ada dah. Lepas tu tok guru hok pergi ngajar lompoi. Apabila yo lompoi ni, kita duk biasa ngaji dengan dia, yo lompoi ni sebab cicai kita masa tu tak kena raya. Dengan rusing dengan sabuk, hok duk buat seminggu kali, jadi 2 minggu sekali. Tapi alhamdulillah Allah hatta ustazah dia cuk jak Mesir untuk pergi sambung kerja tu. Dulu tanya mah ada cat Banjai dia lakang, kita chen wityakon hok luar hidup Banjai ke apa. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni tak ada sebab saya pindah mari duduk di Jake Learning. Betul rem mari ngaji sini ni pi 1 setahun lah. Dulu jakที่ไม่เคยอ่านอัลกุรอาน baca tak boleh nak baca. Goyak terus-terus tak boleh nak baca. Masa nikah dulu mula-mula tu tok laki duk baca surah Yasin. Surah tu dia baca. Apa dia panah tu kok apa dia dah. Dia duk baca tiap-tiap pagi tu. Saya semua pergi dekat dia. Masa nak baca Quran tapi tak pandai baca Quran. Lepas pada dia duk baca tu, lepas tu kita tak tahulah dia baca kena tak kena baru tahu lah ni. Gitu. Lepas tu duk dekat dia semua tu, hati rasa nak baca Quran. Padahal masa tu tak tutup aurat lagi. Tak ada tutup aurat ke apa, tak ada fikir lagi tentang agama. Tapi เริ่มที่มีความรู้สึกอยากอ่านอัลกุรอาน แต่ว่ากว่าวันนั้นถึงวันนี้14 ปี Daripada hari mula-mula nikah, puasa perasaan kata nak baca Quran, sampai hari ni 14 tahun. กว่าจะอ่านได้ Lo ni pun agak lagi, bukan kata pandai tapi saya fikir hamba Tuhan ni, Tuhan ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเขา มันเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากสำหรับAllah. Tapi orang tengok tu rasa susah. Saya lepas ujian macam-macam dengan harta. Tapi saya ingat seumur 4 perkara apabila Tuhan uji ni berat pada kita. Utama kali dengan suami. ผู้หญิงทุกคน apabila Tuhan uji dengan suami, hati dia hancur. Yang kedua, ผู้เป็นแม่ Tuhan uji dengan anak. Tak kira anak makan ranyo, anak mati, anak apa, ความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ Yang tiga dengan harta dia. Apabila Tuhan uji dengan harta, umur bakar, kena tipu ke orang, rojak sia cai. Dan kalau 3-4 perkara ni, kalau kitaไม่มอบหมายต่อ Allah, บางคนถึงฆ่าตัวตาย Orang tak ada agama, ฆ่าตัวตายก็มี Kerana Tuhan uji 3-4 perkara ni lah. Yang keempat, Tuhan uji dengan mula-mula ke apa? Suami, anak, harta dan dengan diri dia sendiri. ก็คือไข้ป่วย Apabila diri kita Tuhan uji dengan sakit, dengan apabila kita kena kat kaki ke, นั่นแหละบททดสอบที่หนักสำหรับเรา Saya ada kisah dari Malaysia, satu kisah ustazah dia cerita. Dia kata adik ipar dia tu duk sakit non เป็นเบาหวาน อายุ 37 masa tu. เป็นเบาหวาน kaki buruk. Bergudih kaki buruk, นอนโรงพยาบาล เป็นเดือน kelik tubik เป็นเดือน ถึงขั้น bomo minta kerak kaki. Dia tak boleh bergerak. Daripada kaki hok sikit naik sampai paha. Dia ไม่ยอมให้ตัด
แต่สุดท้ายหมอบอกว่าถ้าจะรักษาชีวิตต้องตัดdia kerak juga kaki lepas tu dia tubik pada hang patat semua orang duk tunggu nak nanti dengar dia kata gapo dia ฟื้นขึ้นมาdiaลืมตาแล้วdiaก็พูดว่า Tuhan saya kepada orang reda pada dia Allah รักคนที่มอบหมายต่อ Allah รักคนที่ยอมจำนนและรับทุกอย่างในสิ่งที่ Allah กำหนดได้นั่นแหละคือคนที่ Allah รัก apabila dia kecek gitu adik-beradik dia semua rasa lega hati ตอนแรกก็คิดว่า dia จะยอมรับไม่ได้ sebab kaki sebelah tak ada dia ต้องใช้ไม้เท้าแล้วหลังจากนี้ tapi dengan ด้วยความที่ Allah กำหนดแล้วว่าอายุคนเรานั้น sekadar tu lepas pada tu tak banyak hari dia masuk ICU kali lagi และเขาก็จากไปก็ถึงเวลา ada 5 minit lagi untuk nak kecek ada gapo nak senderuah tikum ได้ kalau nak tanya bab วิชาการก็ให้ถามด็อกเตอร์ lepas ada ni saya sekadar jawab soalan sikit-sikit boleh ada nak tanya ke anak 2 orang ส่วนตัวก็ได้เรื่องส่วนตัว anak 2 orang om memilih tahun lah ni kalau tak ada soalan ก็คือจะมอบให้กับ pengurusi dah lah tak ada dulu mama biasa tanya siapa deh yalah tak biasa tanya dengan gitu kenal lagi ni lah saya tulis buku seorang นักเขียน tapi ไม่ค่อยมีชื่อเสียง mana ni tulis ada buku saya ada kat luar ก็ไม่กี่เล่มเกือบ10 เล่มของ saya tulis learning saya tulis buku ตั้งแต่ปี 30 ปีที่ผ่านมาเกือบ10 เล่ม insyaallah lepas pada ni bab istighfar dan taubat ก็จะเขียน lepas pada ni insyaallah serah weti kepada pengurusi dah habislah saya gini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.